الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Yang hormati tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala yang dihormati dan dikasihi juga sahabat-sahabat saya yang masya-Allah mereka bekerja dalam keadaan orang patutnya berehat, tapi tim-tim studio Murtada TV mereka 24 jam hampir bertugas untuk siapkan konten-konten yang bermanfaat untuk semua insya-Allah. Mohon doa daripada semua juga, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala kepada semua insya-Allah. Baik, yang pertamanya saya mohon maaf atas pertukaran background. Tak tahu kata belakang ni dipertukar warna hitam. So saya pakai jubah hitam. Jadi ada miscommunication sikit. Tapi tak apa, insya-Allah malam ni saya akan pakai jubah warna lain. Sebab biasanya background belakang warna putih. Jadi Allahumma salli sama, saya tak tahu kata depa ada ubah background di belakang ni warna Allahumma salli sama warna hitam. So saya pun pakai jubah warna hitam. So tu dah serta sedih 2 minit dia. Mohon maaf lah. Tak apa, abaikan yang warna hitam tu. Kita fokus kepada pengajian insya-Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian ni mencerahkan hati walaupun background yang agak hitam insya-Allah. Jadi baik, macam biasa mohon maklumkan clear ke tidak di tempat masing-masing berkaitan audio dan juga tu untuk video dan juga audio. Minta maklumkan clear atau tidak sebelum kita mulakan. Kita ambil masa dalam 2 minit untuk kita sebelum kita mula pada pengajian, dan saya mohon jasa baik 163 165 orang ni untuk bantu untuk share dan post dalam grup Allahumma salli sama grup WhatsApp masing-masing untuk kita bagi seramai mungkin untuk orang untuk boleh belajar insya-Allah, untuk semua dapat manfaat pada pengajian. Sekali lagi mohon maaf atas pertukaran background. Saya tak perasan tak tahu kata dia pertukar ni belakang ni. So saya pun pakailah jubah warna hitam sebab sebelum ni background kita warna putih. Jadi yang tu yang membuatkan ni Pak An, boleh tak kalau buka lampu ni terus? Cuba buka lampu tengok. Dia jadi gelap, orang kata nampak gelap. Tak payah adjust dia. Hilang timbul airport tak? Okey. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Ustazah Yana Rudwan daripada Mesir, masya-Allah. Dumut clear, Duk Changlon clear, Kok Diang Chun, Taiping clear. Nas Majid kata SP clear. Cik Muhammad Aiman clear ke tak clear Cik Muhammad Aiman? Kalau clear minta maklumkan clear ke ataupun tidak, insya-Allah untuk kita teruskan terus kepada pengajian kita. Kalau tak ada aral yang melintang. Nampak lebay je ustaz lah, jangan itu sedih dia. Dah lah saya ni gelap. Kalau cabut lebay boleh tak? Aduh. Tak apa, malam ni saya pakai jubah cerah-cerah, saya pun bedak sikit. Bedak elok-elok sikit. Baru boleh. Belatuk KS, alhamdulillah. Kuala Terengganu clear, alhamdulillah. Okey baik, lagi 15 orang, lagi 25 orang lagi, Aini Hussein, Sungai Layak clear, alhamdulillah. Clear sangat dari setiap alam. Sani Foto Design, Photocard Design daripada Terengganu pun clear, alhamdulillah. Cepat, lagi 20 orang, bantu Ustaz. Untuk kita nak mula dah insya-Allah. Sebab tajuk ni agak penting insya-Allah. Kuala Ketir pun clear, Amirul Fitri, alhamdulillah. Okey, tolong bantu Ustaz, lagi 10 orang insya-Allah. Kita akan go dulu. Kita akan mulakan pengajian kitab kita pada petang ni berkaitan kitab fiqh insya-Allah. Mudah-mudahan kem penerimaan baik habis insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syahalam Muhammad Hafiz Mazam pun clear, alhamdulillah. Di Syahalam. Okey baik tuan-tuan, insya-Allah. Okey, kita mula dulu insya-Allah. Sambil-sambil tu tuan-tuan bantu untuk share, post dalam grup WhatsApp masing-masing lah. Saya rasa copy link dan hantar pada grup WhatsApp masing-masing, dia automatik yang semua akan dapat manfaat bersama insya-Allah. Mas Ustaz, ada yang ambil kesempatan dalam kesempitan. Kawan Aiman kena scam Mas Ustaz. Ada yang ambil kesempatan dalam kesimpan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah
permudahkan urusan. Dalam fasa-fasa ni pun ada orang tipu lagi, tak upayalah. Ni kata virus yang lebih teruk daripada COVID-19 ni lah virus dia. Sungai Petani clear, Bekalan Cepa clear. Okey, kita mula dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertamanya hari ini adalah 27 Rejab, adalah kalau ikut adalah hari Isra' wal Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala pada siapa yang berpuasa hari putih dan juga hari Allahumma shalli alaihi hari Isra' wal Mi'raj. Mudah-mudahan diberikan kebaikan insya-Allah. Baik, kita akan teruskan pembacaan kitab kita pada fasal yang ketiga, pada bab yang membincangkan faslun wa ma'na la ilaha illallah. Qala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah. Pada bab yang ketiga membicarakan tentang makna kalimah la ilaha illallah. Sebab apa penting kalimah la ilaha illallah ni? Sebabkan baginda Nabi SAW menyebutkan kepada kita kalimah la ilaha illallah ini dengan Nabi kata man akhiran la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap pada kalimah la ilaha illallah, maka baginda Nabi SAW menjanjikan dakhalal jannah, orang ni akan masuk ke dalam syurga. Dan disebut dalam kitab yang lain menyatakan bahawa di antara perkara yang membezakan kita dengan makhluk yang lain adalah kalimah la ilaha illallah. Sebab pada agama lain dia pun tak ada kalimah la ilaha illallah. Adapun pada Islam dia mementingkan dia adanya kalimah tahlil ini. Kalimah yang nak mentajdidkan iman kita. Baik, kalimah la. La di depan tu makna apa? Bermaksud nafiyatan lil jinsi. Apa maknanya? Nafiyatan lil jinsi ni iaitu menafikan semua jenis ketuhanan yang tidak benar. Kalimah la, lam, alif tu saja. Kalimah la tu saja. Mana whiteboard tu? Whiteboard dengan pen. Tu kot. Kalimah la tu adalah kalimah yang dimaksudkan dengan nafiyatan lil jinsi. Maksudnya menafikan semua jenis ketuhanan yang tak betul, yang batil ataupun yang palsu. Sebab kefahaman pemadam. Sebab kefahaman daripada Arab jahiliah dulu dan juga banyak daripada agama-agama yang lain, mereka berpegang banyaknya Tuhan. Mereka memegang dengan perkara yang batil. Jadi perkara pertamanya musannif menterjemahkan kalimah la ini. Lam alif yang di depan la ilaha illallah kan ataupun dengan kalimah ni lam alif itu adalah dengan makna nafiyatan ni, nafiyatan lil jinsi. Maksud dia apa? Menafikan bahawasanya yang kepalsuan, membuang kepalsuan tadi. Nafiyatan, ni kalimah la di depan itu yang pertamanya bermaksud nafiyatan lil jinsi, iaitu menafikan semua jenis ketuhanan yang palsu ataupun yang batil ataupun yang tak betul, yang tak benarlah. So yang pertamanya. Baik. Dan yang kedua disebut apa? La ilaha illallah, tiada yang patut disembah sebenar-benar di dalam alam wujud melainkan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kena ingat, kalaulah di zaman jahiliah sebelum diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Arab jahiliah ni dia menyembah banyak. Di antara tuhan-tuhan yang menjadi tuhan ada lebih kurang 360 berhala yang berada di kawasan Kaabah itu, di antaranya Latta, Uzza. Ni di antara tuhan-tuhan, dan kala itu setiap daripada tuhan-tuhan itu menjadi simbol daripada, ada yang bersimbolkan dengan kemewahan, ada yang bersimbolkan dengan tahta. Maka dengan kalimah la ilaha illallah ini menafikan daripada sekalian kebatilan batilnya ketuhanan-ketuhanan yang disembah tadi. Maka sebab tu kata musannif, dia kata apa? Wa ma'na la itu adalah kalimah nafiyatan lil jinsi. Menafikan semua jenis ketuhanan. Dikatakan begitu kerana banyak yang disembah di alam ini bukanlah Tuhan yang sebenar, termasuk jin, binatang dan berhala. Maka Allah Subhanahu taala esa di atas satu sahaja, tidak ada yang lain. Makna kalimah la ilaha illallah, para ulama tauhid mengatakan bahawa makna kalimah la ilaha illallah yang pertamanya,
Allahu mustaghniyun an kulli ma siwahu wa muftakhirun ilaihi kulla ma adahu. Disebut dengan hanya Allah lah. Para ulama tauhid menyebut hanya Allah lah Tuhan yang maha kaya daripada setiap sesuatu yang lainnya. Allahu mustaghniyun an kulli ma siwah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala kaya daripada setiap sesuatu yang lain daripadanya. Bermakna apa? Allah tidak pernah berhajat pun kepada selain daripadanya. Maka Allah tak berhajat pun kepada apa-apa makhluk. Sebab tu disebut, kalaulah seluruh alam ini makhluk menyembah Allah, Allah tak untung apa-apa. Adapun seluruh makhluk mengingkari Allah, maka Allah tidak rugi apa-apa juga. Maka sebab tu untuk kita ambil faham. Bersama kita Fadil Ustaz Tarmizi Samsyarif, ni tuan guru kita, masya-Allah, moga-moga Allah merahmati beliau insya-Allah. Maka disebut dengan Allah mustaghniyun an kulli ma siwahu wa muftakhirun ilaihi kullama adahu. Dan selain daripada dialah yang berkehendak kepadanya, dan Allah tidak pula berkehendak kepada sesuatu daripada kita. Allah tak berhajat apa-apa pun kepada kita. Kalimah ini adalah kalimah tauhid yang menunjukkan uluhiyah bagi Allah. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah mengandungi dua sifat. Tuan-tuan tulis, uluhiyah mengandungi dua sifat. Tuan-tuan bila sebut tentang kalimah la ilaha illallah dia agak berat sikit. Walaupun kitab yang kita bincang adalah kitab fiqh. Safinatun Najah adalah kitab fiqh, tapi tetap dia back to basic juga tentang pengertian. Selepas kita dah berbincang soal rukun iman, kita dah berbincang tentang rukun Islam, dan ini adalah fasal yang ketiga kata musannif berkaitan makna kalimah la ilaha illallah. Maka disebut ada dua jenis. Uluhiyah mengandungi dua sifat atau kedua keadaan. Yang pertama, istighna an kulli ma siwah, yakni Allah Subhanahu wa taala Allah yang maha kaya daripada setiap sesuatu yang lain daripadanya, iaitu bermakna Allah tidak berhajat kepada selain daripada apa-apa pun. Kalau kita manusia, kita berhajat kepada sesuatu. Kita berhajat. Kalau kita lapar, kita berhajat kepada makanan. Kita perlukan makanan itu sebagai asbab daripada jalan ikhtiar. Adapun Allah tak berhajat kepada apa-apa. Yang kedua disebut dengan iftiqar ilaihi kullu ma ada. Selain daripada dialah yang berkehendak kepadanya. Baik, di bawah setiap sifat dan keadaan ini ada pula sifat-sifat daripada sifat 20 yang lain. Yang kita dah bahas semalam berkaitan sifat 20 yang lain, yang apa yang wajib kita kena faham. Kesimpulan ini terhasil setelah mempelajari dan memahami perbahasan tentang sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Semalam kita dah bahas apa tu sifat wajib, apa tu sifat mustahil dan apa tu sifat harus bagi Allah. Secara ijmal, apa makna ijmal? Ijmal maksud secara ringkas. Secara ringkas. Yang kedua secara tafsil. Tafsil ni secara mendalam, go deep terus dalam segi pembelajaran. Ada banyak kitab-kitab yang boleh untuk kita ambil. Di antaranya kitab yang asas dia dulu saya sempat belajar dengan Ustaz Yahya Bakai. Ustaz Hadi Yahya anak beliau, dan ayahanda beliau adalah Ustaz Yahya Bakai. Dia belajar dengan Tok Guru Ustaz Umar Zuhdi. Saya sempat waktu tahun 2000, 2009, 2008, setahun lebih. Kitab Matan Ummu Barahim. Sangat Ummu Barahim ni sekitar di antara kita asas dalam pengajian tauhid. Dalam kitab pengajian tauhid. Maka disebut dalam tu kena dah dipelajari dalam sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah dan sifat harus bagi Allah secara ijmal dan juga secara tafsil. Ijmal ni secara ringkas dan tafsil secara mendalam. Perbahasan tentang tentang kalimah tauhid ini agak panjang. Of course lah panjang kalimah tauhid. Sebab tu kalau kita tengok tok guru kita mengaji sampai berbelas-belas tahun. Sebab tu saya dalam banyak-banyak kitab yang orang minta mengajar, kitab tauhid di antara kitab yang saya tak berani nak buka. Sebab satu, saya faham kapasiti ilmu saya memang bukanlah orang yang alim nak banding dengan tok guru kita yang lain ni, mereka jauh lebih baik ilmunya. Jadi kita ambil kitab saya mengajar. Kalau tengok kitab Safinatun Najah, sebab saya dapat 2 kali sanad daripada pengajian tu daripada Ustaz Muhadir Makjul, dan pengajian juga saya ambil waktu di Mesir. Saya minta pada Syekh Nazrul Nasir. Dan waktu kenapa saya mengajar kita hadis 40 hari akhir zaman juga saya dapat daripada Syekh Fahmi Zamzam. Itu pun bukan bererti saya alim, tidak. Kita sekadar kongsi apa yang guru kita ajar, kita sampaikan pada orang itu sahaja. Untuk mengaji yang lebih dalam, yang lebih tinggi, yang lebih
tafsil adalah tuan-tuan mungkin boleh cari pada guru-guru yang lebih arif. Semalam kita dah sebut banyak, saya senaraikan semalam beberapa nama guru yang tuan-tuan boleh ambil sebagai iktibar. Tuan-tuan tulis kalau mungkin semalam siapa yang terlepas. Nama guru-guru yang kira-kira kalaulah tuan-tuan ikut guru-guru ni pun insya-Allah dah boleh kepada manfaat. Tuan-tuan tulis. Nah, kalau tuan-tuan ada boleh cari di antaranya Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Ni di antara tuan guru kita yang alim dalam perbahasan kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tauhid. Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Yang kedua Tuan Guru Baba Khazali ataupun disebut dengan Baba Liskam. Ni di antara orang yang sangat faqih dan alim dalam bab kitab tauhid. Nah, seterusnya Allahumma salli ala Muhammad, Tuan Guru Ahmad Ridauddin Penanti. Di Pondok Penanti, Tuan Guru Ahmad Ridauddin. Tuan Guru Ustaz Rifai berada di Kuala Pegang. Kalau tuan-tuan nak cari Tuan Guru, di antaranya Tuan Guru yang muda tapi alim, di antaranya Tuan Guru Aminuddin Abdul Rahim. Disebut dengan Ustaz Amin Tok Guru. Ahli Malih Fatwa Kedah. Kalau tuan-tuan nak cari ustaz yang agak muda sikit, pada saya penyampaian beliau sangat mu'assarah, sangat contemporary lah pengajian tauhid. Di antaranya Ustaz Helmi Asy-Syafi'i. Maka ni di antara guru-guru kita yang sangat faqih dalam bab pengajian ilmu tauhid. Yang ni adalah nak mendalam, belajar dalam, pergi cari mereka. Tuan-tuan tengok banyak pengajian-pengajian tuan-tuan guru yang saya sebut tadi, Baba Ismail Sepanjang, Baba Lisekam, Tuan Guru Ustaz Ahmad Ridauddin Pondok Penanti, Tuan Guru Ustaz Ahmad Rifai Kuala Pegang, Tuan Guru Ustaz Aminuddin Abdul Rahim, Tuan Guru Ustaz Helmi Asy-Syafi'i. Maka mereka ni tuan-tuan tengok jadual-jadual mereka di sekitar Pulau Pinang, di sekitar Kedah tu banyak. Maka ambillah peluang tuan-tuan dalam kesibukan 30 hari kita sibuk bekerja dan sebagainya, ambil ruang untuk pengajian. Ada juga pengajian kita tauhid. Bawa anak-anak isteri kita, bawa untuk belajar. Zaman bila sebut dengan akhir zaman ni, benda yang perlu untuk kita terapkan, di antaranya benda yang disebut dengan ilmu tauhid. Sebab tu yang kita bimbang, bila tak belajar ilmu tauhid, dia tak belajar ilmu tauhid, tak belajar ilmu fiqh, maka dia terus lompat. Tu yang duk jadi ilmu-ilmu mak lepat pisang lah apa semua tu kan, terus pergi kepada dia kata ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah. Bila tanya semayang dah. Kita semayang ni dia kata kalau tak khusyuk tak payah semayang, kita dah kenal Allah dah. Dia mau menjadi marifat macam tu pula dah. Maka sebab tu hati-hati, maka perlu kepada berguru. Maka sebab apa? Bila tak ada berguru, setan dan iblis lah yang akan menjadi guru kita dan dia mengelirukan kita. Kena pegang satu je. Setan dengan iblis ni dia ada pengalaman menyesatkan manusia ni bukan baru, lama dah. Pengalaman dia menyesatkan manusia ni daripada zaman Nabi Adam AS. Berapa puluh ribu tahun dah dia menipu manusia. Tuan-tuan begini, kalau kita mengajar matematik, kita mengajar selama 30 tahun. Sebelah rumah saya ada seorang cikgu matematik. Sekarang umur dia 54 tahun. InsyaAllah 2-3 hari lepas jumpa, dia kata ustaz nak pencen lagi. Mungkin dia kata lagi 2 tahun nak pencen dah. So apa yang berlaku selama 30 tahun dia mengajar matematik, maka dia ni dikategorikan di antara guru pakar matematik di Kedah. 30 tahun dah boleh dikategorikan sebagai orang yang pakar dalam pengajaran, dalam satu kluster pendidikan. Bayangkan 30 tahun. Iblis ni dia tipu orang beribu-ribu tahun. Maka dari segi kepakarannya sudah pastilah jauh lebih banyak. Kalaulah dia ada portfolio, kalaulah dia ada resume yang dia buat, tak tahulah terbaik mana. Sebab tu of course dia akan menipu manusia dengan apa jalan pun. Yang kita duka citanya ramai je pengikut-pengikut. Kalau kita tengok yang dia bawa ilmu-ilmu makrifat yang bertentang dengan syariat. Ilmu makrifat salah ke? Tak salah. Tapi janganlah skip pada proses ilmu syariat. Janganlah sampai tak ada langsung ilmu tauhid terus nak cerita tentang ketuhanan. Kita sendiri pun tak berani nak cerita. Kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz boleh tak mengajar kita tauhid? Saya awal-awal saya tolak. Sebab saya memang saya tak mampu. Saya takut lagi dah lah sesat, lagi menyesatkan pula. Kitab asas yang saya belajar tu pun saya ulang 2 kali. Kitab Safinatun Najah saya ulang 2 ke 3 kali. Habis dari kulit ke kulit, minta ulang lagi sekali. Last saya ambil pada tahun 2017. Ni ambil kalau saya khusus kepada Ustaz Muhadir bin Jul untuk kita dapatkan. Saya minta izin dekat dia tulis secara dia tulis secara tulisan tangan, dia mengizinkan untuk mengajar kitab Safinatun Najah.
Maka bukannya pandai, memang tak pandai, jauh ke laut tuan-tuan. Cuma kita kongsi sekadar mana yang mampu. Banyak tok guru yang alim yang ada yang tuan-tuan mungkin boleh ambil manfaat pada mereka insya-Allah. Maka kita dah fahamlah. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sifat harus. Semalam kita dah sebut dah apa sifat wajib bagi Allah, apa sifat yang mustahil bagi Allah dan apa sifat yang harus bagi Allah. Perbahasan tentang kalimat agak-agak panjang. Kembalilah kepada pengajian tauhid melalui pendekatan sifat 20 yang sangat terkenal, berkat dan bermanfaat. Kalimah ini hendaklah difahami baik-baik. Maka kata musannif kata apa? Kalimah ni kena pegang bagi elok, kena pegang bagi kemas. Jangan bagi terlondeh, jangan bagi tercicir. Imam Sanusi menyebut dalam syarah kitab Ummu Barahim. Ini Ummu Barahim kita yang saya sebutkan tadi. Waqad nassal a'immatu ala annahu la budda min fahmi ma'nahu wa illa lam yantafi' biha sahibuha fil inkhadhi minal khuludi finnar. Dan sesungguhnya para imam ahli-ahli tauhid, maksudnya dirujuk kepada ahli-ahli tauhid telah menyatakan bahawa sesungguhnya tidak untuk memahami makna kalimah ini. Kalimah ini apa? Berbalik pada kalimah la ilaha illallah. Dalam perbincangan kita kena tahu kembali kepada apa balik. Nak kena faham tentang dhamir dia dan sebagainya. Maka kembali kalimah ini adalah kalimah la ilaha illallah yang kita bincang di awal kata musannif. Jika tidak, wa illa lam yantafi' biha sahibuha, jika tidak ia tidak dapat memberikan manfaat. Yantafi', jadi tak dapat kepada manfaat kepadanya untuk selamat daripada kekal di alam neraka. Sebab ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, kata Nabi, man akhiran la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ada pada kalimah la ilaha illallah, Nabi SAW janjikan orang ni akan masuk ke dalam syurga. Baik, bersama kita juga ada Ustazah Faridah Ahmad. Tuan-tuan, ni adalah guru saya waktu saya sekolah rendah. Ustazah Faridah Ahmad, kita ada Ustaz Tarmizi Syamsul Arif, masya-Allah, ni semua guru-guru yang hebat. Baik. Maka disebut Kak Ina kita, Kak Ina Saimin pun masya-Allah. Kak Ina lambat sikit hari ni. Terima kasih Kak Ina masuk juga dalam live kita, masya-Allah. Maka disebut sebab disebut dalam jika tidak ia tidak dapat memberikan manfaat. Yantafi' biha sahibuha fi intikhadhi minal khuludi finnar. Kalaulah tidak kita faham daripada kalimah ini, tak mengerti pada kalimah ini, maka tak akan menyelamatkan kita daripada kekal di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tadi hadis yang dibacakan Nabi kata man akhiran la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalam mengucap pada kalimah tahlil yang kita bincangkan ini, kalimah yang mustahak ini, maka Nabi janjikan confirm dia ni akan masuk ke dalam syurga. Cuma para ulama membahaskan pada hadis tu, adakah terus masuk syurga? Maka ulama kata tidak, wajib ke atas dia dihisap terlebih dahulu. Yang masuk syurga tanpa hisap ni siapa? Di antaranya golongan orang yang mati syahid. Sahabat-sahabat kita yang berperang tu dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, para mujahidin kita ni di Palestin yang mereka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berjuang di atas kalimah la ilaha illallah dan mati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kata musannif lagi, oleh itu pelajarilah kitab ilmu tauhid sebaiknya melalui manhaj yang benar. Ni kena pula. Banyak sangat ajaran-ajaran yang pelik-pelik, maka musannif nasihatkan kepada kita, carilah ilmu tauhid daripada jalan orang-orang yang betul. Oleh para imam ahlu sunnah wal jamaah yang ahli yang berkelayakan dalam bidang mereka. Sekali lagi musannif suruh cari pada bidang dalam bidang-bidang tertentu. Kita nak memasak, cari guru yang bidang dalam chef. Kita nak belajar menembak, cari askar-askar yang terlibat dalam bidang menembak. Kita nak belajar pomen, cari guru dalam bidang pomen. Sama juga nak belajar dalam bab fatrah COVID-19 ni, maka dia kena dengar nasihat siapa? Kenalah dengar nasihat ahli-ahli yang terlibat dalam bidang perubatan. Sebab itu adalah bidang mereka. Ada juga 2-3 orang daripada kalangan agamawan yang mereka kongsi, ada satu video yang diviralkan. Dia kata apa? Kita tak perlu takut kepada corona, yang perlu kita takut hanya kepada Allah. Bukan, maksudnya kena faham coronavirus tu juga adalah makhluk Allah.
Maka Allah bagi turunkan coronavirus ni nak bagi pengajaran kepada kita, nak bagi tazkirah kepada kita, makhluk ni tak berkuasa. Makhluk ni tak ada apa-apa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan bererti gitu tak payah takut ni kita pergi hentam je pita. Janganlah kita menzalimi. Kalau kita tahu di luar rumah kita ada harimau. Harimau tu memang lapar dah seminggu tak makan. Takkan kita nak gagah keluar juga. Lepas tu nak pergi habaq kat harimau tu, hang tak sudut tokak aku. Aku takut Allah, aku tak takut hang. Ada. Maka janganlah sampai mencari adat sampai peringkat macam tu. Maka jangan menambahkan lagi. Sebab tu banyak kita tengok wujud kadang-kadang golongan anti vaksin. Kita tengok golongan-golongan yang macam ni yang kadang-kadang dia terlalu berpegang dengan ilmu dia yang dia tidak meraihkan keilmuan orang lain. Saya tahun 2010 saya jadi nakib usrah untuk pelajar-pelajar USIM. Waktu tu pelajar-pelajar gigi, doktor gigi di Pandan Indah. So setiap minggu saya akan jumpa dengan mereka dan pada saya mereka ni sangat berkualiti. Doktor-doktor gigi di USIM mereka wajib menghafal Quran. Paling minimal 8 juzuk Quran. Sebab satu semester mereka kena hafal 1 juzuk Quran. Wallahi saya tengok depan mata saya mereka ni di antara doktor yang sangat berkualiti. Kualiti gila tuan-tuan. Sebab dia tak tahulah sebab mungkin sebab hafal Quran tu kot. Dan hari ni lebih daripada 5 tahun dah mereka ditauliahkan. Semua dah jadi doktor pakar. Dalam bidang masing-masing lah. Doktor perubatan dalam bidang perubatan, doktor gigi dalam doktor gigi lah. Semua jadi hebat-hebat belaka. Saya tanya kat dia waktu tu sebab saya tak ada terlibat, saya tak pandai dalam ilmu perubatan. Sebab saya duduk di UPNM, saya belajar ketenteraan. Jadi bila duduk situ, saya sebagai bagian nakib usrah, saya tanyalah dekat depa, saya tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah nanti waktu tu saya baru kahwin, so saya tanya berkaitan kalau anak saya dilahirkan nanti apa pendapat doktor-doktor berkaitan vaksin. Sebab tu waktu tu kan banyak kan yang golongan-golongan yang anti vaksin, yang walaupun depa ni bukan anti vaksin pun depa ni yang menentang daripada cucuk vaksin. Dia berkata kalau cucuk tu sekali lagi ada lemak babi, anak jadi babi dan sebagainya. Anak ada lemak khinzir lah sebagainya, macam-macam kata depa kan. Tu saya tanya doktor tu, kata pendapat doktor-doktor macam mana. Kemudian sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat usrah kata, dia kata ustaz, kalau kami pendapat kami kata memang kami tahu dari segi kontennya ada juga benda-benda yang mungkin tidaklah halalan tayyibah, tidaklah halal dan suci, tetapi memandangkan dari segi mudarat yang lebih besar. Mendapatkan mudarat yang lebih besar dan kita nak jaga maslahah yang lebih besar, maka dia kata sebaiknya cucuk. Kemudian saya tanya satu benda, saya kata baik macam inilah. Kita ada 10 orang ni dalam surah ni, kalaulah anak masing-masing kamu cucuk ke tidak? Tu soalan saya tanya. Kalau anak masing-masing cucuk ke tidak, kita buat try angkat tangan. Dalam daripada 10 tu semua angkat tangan, ustaz, kami akan cucuk. Walaupun depa di antara orang bukan mengaji, ada yang Maktab Mahmud, ada yang semeka, sekolah-sekolah yang sekolah Arab juga. Tapi still depa kata kami akan cucuk dengan vaksin. Waktu tu saya bukan nak deny, mungkin ada ustaz kata kami tak cucuk vaksin pun sihat sampai hari ni, tak apalah, alhamdulillah. Cuma janganlah kita menafikan, sebab kalau kita tengok Majlis Fatwa Kebangsaan dah 8 kali bersidang dah berkaitan vaksin ni still clear. Still mengatakan harus untuk dicucuk, malah ada keadaan yang boleh jadi wajib ketika contohnya waktu seperti mana di Gua Musang tahun lepas. Kalau tuan-tuan perasan ada beberapa kematian daripada ada satu penyakit yang datang tu kan. Lepas tu doktor kata nak selesaikan depa senang je vaksin. Dan bila divaksinkan terus kematian yang 7-8 orang tu jadi stop takat tu je. Maka ketika tu boleh jadi illah ni menjadi itu sampai kepada kewajipan. Maka bukan nak berbalah, cuma nak ajarkan konsep menghormati bidang ilmu. Walaupun kita ni pakar dalam bab engineering. Kita pakar gila dalam engineering. Kalau tengok bangunan kita tahu dah rosak kat mana. Kita tahu dah kat mana defection. Tapi still bila pergi hospital, kita dengar pakar dalam hospital, doktor-doktor. Walaupun doktor tu cuma HO, walaupun doktor tu cuma housemanship, tapi dia tu pakar dalam bidang dia, maka kena menghormati. Jangan kita pipi atas ke semua kita. Hey, dia kata, saya ni IR sekian-sekian. Saya pakar dalam bab bangunan, tapi dalam bab kedoktoran kita kena dengar dan kena akur daripada nasihat orang lain. Maka sebab tu diajarkan kepada kita untuk kita menghormati dalam bidang-bidang orang lain juga. Kita mungkin pakar dalam satu bidang, tetapi ketahuilah banyak lagi ruang yang mungkin kita tak nampak, yang orang lain boleh nampak. Contohnya tuan-tuan gelas ni. Kita tengok daripada sudut pandang tuan-tuan nampak apa sekarang? Kita mungkin nampak
Yang pertamanya tuan-tuan nampak kata, okey, kami nampak ustaz gelas ni bentuk dia panjang. Yang kedua, kami nampak gelas ni ada stiker. Kita semua dah 200 orang ni, kita dah bahasa muda ni kita jumhur lah. Kita ni sepakat mengatakan bahawa yang ni adalah gelas ni bersifat panjang. Yang kedua, nampak stiker. Dalam kita duk sepakat kata gelas ni macam ni, tiba-tiba datang seorang hamba Allah, dia kata apa? Dia kata, "Tak ustaz, ustaz salah. Yang betulnya ustaz, kami nampak gelas tu tak panjang, gelas tu berbentuk bulat." Kita kata apa? Hang kata macam tu pula. Tak, dia kata ustaz betul. Kita kata hang nampak tak ni stiker ni datang apa ni? Wikatsu annual dinner. Hang nampak tak? Dia kata tak ada ustaz, ustaz duk bohong. Kita kata awak jadi apa dah? Kata hang nampak apa? Dia kata saya nampak bulat dan saya nampak ayam. Dia kata kita tak nampak apa ayam kau ni. Siapa salah siapa betul tuan? Dua-dua betul. Bila cek-cek balik, sebabkan sudut pandang kita pandang daripada sudut sekarang, maka pandangan side of view kita ada di sini. Tapi dia pandang daripada atas. Bila dia tengok daripada atas, memang dia nampak cuma bentuk bulat. Dan dia nampak ayam, tak nampak stiker. Maka kedua-duanya memandang objek yang sama, tapi sudut pandangan yang berbeza. So, sama dengan kita manusia, kita ni dibesarkan dengan macam-macam ruang pendidikan dan juga background. So, bila kita dibesarkan dengan pendidikan yang berbeza, mak ayah ajak cara yang berbeza, so apa yang berlaku? Maka cara kefahaman tu juga adalah yang berbeza-beza. Maka meraihkan, kita mengihtiram daripada pendapat orang itu tidak salah. Cuma dalam bab tauhid, carilah dalam bidang mereka yang berkeahlian dalam bidang mereka, seperti yang disusun oleh dua imam yang agung, Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ni kita dah bahas dah kemarin, berkaitan biodata kepada dua imam besar dalam penyusunan kitab dalam manhaj tauhid kepada Ahlussunnah wal Jamaah ini, di antaranya Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga para a'immah. A'immah ni apa dia? Para imam-imam yang berautoriti, yang mereka ini ada kepakaran, ada kemampuan dalam bidang-bidang mereka dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua imam ini dalam bab manhaj itulah. Baik. Faedah dan kefarduan dalam belajar ilmu tauhid, para ulama mengatakan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah tak ada berapa tuan? Lam alif, alif lam ha, alif lam alif, alif lam ha tu total ada 12 huruf. Maka para ulama memecahkan daripada tu, mewajibkan 12 kefarduan, 6 yang zahir dan 6 yang batin. Yang ini disebut dalam kitab Kasyifah As-Saja dalam muka surat 28. Maka daripada kalimah la ilaha illallah itu ada 12 huruf. 12 kefarduan. 6 yang zahir dan 6 yang batin. Apa 6 yang zahir? 6 yang zahir itu adalah yang pertama, solat. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, haji. Yang kelima adalah di antaranya jihad. Salat, zakat, puasa, haji dan juga jihad. Dan 6 kefarduan yang lainnya yang disebut dengan yang batin pula ialah tawakal kepada Allah. Yang kedua, menyerahkan urusan kepada Allah, sabar, redha, zuhud dan juga taubat. Apa dia? Tawakal, menyerahkan sekalian urusan kepada Allah. Yang ketiganya, yang pertama tawakal, yang kedua menyerahkan urusan kepada Allah, maksud tafwid. Tafwid ni kita serah kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar, yang keempat redha, yang kelima zuhud, yang keenam adalah taubat. Disebut dalam kitab Kasyifah As-Saja. Baik. 3 daripada rukun taubat. Mana kalimah la ilallah ini berkaitan perihal yakni bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara faham kita yang berbeza-beza, jadi hormatilah ya. Sebab tu kita kata kita menghormati daripada ruang ataupun kefahaman bidang orang yang lain. Sebab kita nak sombong tak ke mana tuan-tuan. Kita mungkin alim dalam bidang kita, tapi kita nak sombong apa? Sebab ramai orang yang kritik. Saya akui kadang-kadang ramai orang kritik, dia kata mengaji apa orang kawan tu bukan ni pun. Kadang-kadang kita nak condemn orang lebih-lebih pun buat apa kan. Kadang-kadang Allah nak angkat seseorang itu dengan cara yang berbeza-beza. Kalau kita nak tengok hari ni, faham dia ni yo pare ke apa? Yo pare. Bukan belajar ngaji mana, tapi tengok bila Allah nak angkat dia. Boleh je Allah angkat. Sebab tu kita buanglah penyakit hasad dengki. Saya akui diri saya peribadi pun ada je
Daripada kalangan saya pernah baca satu post seorang ustaz, dia post, dia kata Ustaz Yaakob Isra ni bukan mengaji mana-mana. Saya akui saya 12 tahun saya mengaji di sekolah agama daris. Untuk maklumat, sekolah agama daris pada tahun 1997 dia mengaji dalam segi lebih kepada macam pondok moden sahaja. Jadi pengajian-pengajian kitab, ya, kita mengaji pengajian kitab-kitab lama. Sejak daripada tahun 2002-2003 barulah dinaik taraf sebagai sekolah agama rakyat. Jadi daripada itu saya dibesarkan, 9 beradik kami alhamdulillah termasuk almarhum Ustaz Murtada dibesarkan dalam sistem yang macam tu. Habis SPM, alhamdulillah result yang agak baik, saya dapat sambung degree di Universiti Pertahanan Nasional dalam bidang human resource. Tapi waktu saya menulis tesis saya menulis berkaitan agama dan ambil dalam bahasa Arab. Peliklah waktu tu alhamdulillah Profesor Dr. Sayuti yang menjadi saya punya penasihat ketika menulis tesis, dia daripada 500 pelajar tu dia izinkan saya seorang je buat menulis berkaitan agama. Sebab tu pada tahun 2013 saya dapat menyambung master di USM dalam bidang hadis. Cuma waktu tu saya tak dapat nak teruskan sebab saya teman isteri di Mesir. Waktu di Mesir pun saya tak masuk Azhar. Saya tak pernah claim saya masuk Azhar pun. Cuma saya belajar di Markas Nil. Markas Nil ni lebih kurang belajar sijil bahasa Arab, dan ketika tu saya masuk di Ma'had Darul Ta'lim. Saya habiskan sanad pengajian Quran secara khusus, dan saya belajar waktu tu dengan Syekh Saiful Rijal. Syekh Saiful Rijal ni tuan-tuan sekarang berkhidmat di Matin Perlis. Di bawah Ustaz Yusani. Saya ingat di tahun 2015 saya bawa balik Syekh Saiful Rijal, dia adalah keluaran Darul Ifta. Bukan Cak Ayam lah, dia tu alim. Saya tak alim, saya khidmat dengan dia 2 tahun. Daripada tahun 2013, 2014 memang saya khidmat sepenuh masa dengan dia. Sampailah saya habis 2015 dengan dia, saya dapat sijil pengajian daripada Darul Ta'lim, dan saya balik ke Malaysia dengan sijil tersebut. Dan saya kata kat Syekh nak datang ke Malaysia, saya bawa jumpa dengan Ustaz Isyani, dan alhamdulillah sampai hari ini Syekh Saiful Rijal berkhidmat di Matin Perlis. Saya memang bukanlah alim dalam bidang ni, saya akui. Cuma tak seronoklah bila tengok asatizah kita sendiri pun duk memburukkan dengan macam tu dan sebagainya. Saya akui yang bercakap tu orang yang sangat alim. Sepatutnya tak perlulah untuk kita nak menjatuhkan, kita nak merendahkan orang dan sebagainya. Lebih baik kita fokus kepada memahamkan umat tentang agama. Tak payah duk claim kita lebih baik daripada orang, kita lebih alim daripada orang, kita pakar dalam bidang sekian-sekian. Takut itulah hijab yang paling besar. Ingat dalam Al-Quran, makhluk yang pertama yang khosak iblis ni dengan apa? Asbab daripada sombongnya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia merasakan diri dia lebih mulia daripada orang. Yang tu kita takut. Pasal saya senang daripada awal, saya abang saya bodoh, saya bukannya orang yang pandai. Cuma kita nak kongsi takat mana yang kita kongsi, apa yang kita mampu kongsi. Kalau tuan-tuan suruh saya bahas kitab yang saya tak boleh nak bahas, saya takkan ambil. Itu je. Macam ni lah tuan, kita semua ni bukan nak tongkat langit pun. Letakkan diri kita pada keadaan yang kita ni tak reti lah, senang. Jadi mudahlah. Buat apa kita nak kritik orang lebih-lebih. Kita nak berbalah dengan orang, kita nak berdebat dengan orang. Pada saya buang masa lah. Kita tumpu pada kita nak bagi manfaat kepada ummah, itu lebih baik. Maka disebut 3 rukun taubat. Dalam bab kalimah la ilaha illallah ni, para musannif memberikan bagaimana 3 rukun taubat yang bersabit dengan perbahasan yang sebelumnya pada kefarduan dalam kalimah tauhid itu. Di antaranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani menyebut di dalam kitab Kasyifah Asy-Syaja' muka surat 29 hingga 30 menjelaskan bahawa taubat mempunyai 3 rukun. Rukun taubat ada 3. Ramai orang duk tanya, ustaz, kami nak taubat macam mana? Tuan-tuan jangan tanya saya. Kita sama-sama bertaubat kepada Allah, sebab saya pun ada bahagian dosa saya. Kita semua ada, Allahumma salli ala Muhammad, bahagian dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan mata, dosa kita dengan telinga, dosa kita dengan mulut, dosa kita dengan tangan, dosa kita dengan kaki, dosa kita dengan perut. Banyaknya daripada sekalian dosa-dosa ini, maka tak perlulah untuk kita merasakan kita ini kita ni maksum. Tak ada tuan, kita semua buat dosa belaka. Maka wajib kena faham ada 3 syarat ataupun 3 rukun taubat disebut dalam kitab Kasyifah Asy-Syaja' oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Baik, yang pertama, syarat untuk bertaubat, rukun untuk bertaubat. Yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Baik, yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Baik, sambil-sambil tuan-tuan nak mohon jasa baik 230 orang ni kita pakai bantu untuk share
Dan tuan-tuan tulis apa yang saya cakap ni, kalau boleh tuan-tuan tulislah tuan-tuan, sebab sehari kita cepat lupa. Imam Al-Ghazali kata ilmu ni dia macam dengan haiwan liar. Kalau kita nak dapat dia tu payah, apatah lagi ilmu yang berkaitan ilmu fiqh dan tauhid. Nah, ilmu fiqh tauhid ni sebabkan kita ni bukan macam Imam Syafi'i, maka kita tulis dekat Facebook ni pun tak apa. Tuan-tuan tulis di Facebook, nanti tuan-tuan boleh recap balik. Tuan-tuan cari balik komen tuan-tuan tulis balik apa yang tuan-tuan tulis tu dalam buku masing-masing. Bila tuan-tuan tulis di Facebook, automatik insya-Allah ada orang lain yang akan baca. Mungkin ada kawan-kawan kita yang masuk terkemudian ni, dia akan tengok, kitab Kasyifah As-Saja daripada apa, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sekian tonton bila muka surat 29-30, maka dia akan dapat faedah kat situ. Syarat rukun taubat yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Jadi dapatlah manfaat dekat situ insya-Allah. Boleh? Baik, yang pertama, rukun taubat yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Macam kata tadi, kita semua buat dosa. Apa makna meninggalkan dosa yang dilakukan? Tidak sah taubat seperti orang yang memungut cukai secara zalim, sehinggalah dia meninggalkan perbuatan tersebut. Musannif bagi satu tamsilan kepada kita. Dalam bab taubat ni, wajib kena tinggalkan dosa yang dilakukan. Jangan duk main acah-acah. Kita kata aku taubat dah, duk taubat tu duk minum ketum lagi. Aku taubat dah, duk isap rokok lagi. Aku taubat dah, aku duk muhur orang, duk kencing orang. Maka tak boleh. Contohnya apa? Contoh pada orang yang berniaga. Banyak tak dosa yang kita buat dalam perniagaan? Kadang-kadang banyak. Contohnya apa? Kita buat copywriting palsu. Tulis copywriting yang kita palsukan copywriting penulisan kita tadi. Contohnya apa? Kita tulis copywriting yang berbentuk, kita kata beli sekarang produk cuma tinggal 5. Hakikatnya dalam store kita ada lebih ni, ada lagi 10, 30 lagi ni. Tapi kita nak bina, dia panggil CTA. Dia panggil apa? Call to action. Bila dia orang baca je copywriting tu, orang terus nak beli. Dia panggil urgency. Segera dia nak beli. Maka hakikatnya barang tu ada berapa lagi? Kalau barang tu ada lebih daripada 5, maka adanya qarar atau disebut dengan helah, namanya penipuan. Maka kita telah mencacapkan dalam bab syarat sah jual beli. Banyak ada penipuan macam tu. Jual kadang-kadang jual kelas pun sama juga. Dia kata daftar sekarang, masuk kelas ni, daftar segera, cuma tinggal seat, tinggal 10, tinggal 20. Kalau lambat, maka tak ada dah seat. Dia cek balik, orang daftar sampai 200-300 pun banyak lagi kosong. Maka penipuan. Ataupun dia buat dengan kaedah happy hour. Happy hour ni apa? Dia kata siapa yang pukul 12 malam tak lagi kita buka sampai pukul 1 saja. Tengok-tengok pukul 2, pukul 3 pun duk happy hour tu lah. Jaga hati-hati. Yang kedua, kita buat dari segi penipuan dalam online lah. Dan sekarang ni dipanggil zaman e-commerce ni kan, dengan paid review. Paid review ni apa? Kita upah orang insta famous ataupun orang-orang yang ada crowd ataupun trafik yang ramai. Daripada kita upah dia tu, kita suruh dia mengaku kata dia guna produk kita. Kita bagikan dia ni ubat Allahumma salli alaihi wasallam, ubat putih. So dia tak guna produk kita. Kalau guna lain. Kalau guna lain. Sebab tu saya sebut, saya sebagai penasihat syariah untuk Charms Kosmetik, saya tanya kepada founder Abang Nick dan Kak Syira, saya kata, Sari Yanti guna tak produk Charm? Produk kita lah, produk yang saya nasihat tu. Saya kata, guna ke tidak? Kalau guna, baru boleh clear. Dia kata, Ustaz, ya memang Sari Yanti guna sendiri produk tu. Saya kata, kalau macam tu clear. Sebab kita tengok banyak sangat hari ni, dia bayar kepada orang dan dia suruh orang tu bercakap dengan skrip dia. Kawan ni pun ambil lah lagi dekat Instagram. Dia kata, hai guys, Assalamualaikum. Ini ada satu produk I nak review kat you all. Produk ni power gila tuan-tuan. I baru pakai semalam. Hari ni I dah kurus tuan-tuan. Tuan-tuan. Hakikat ni digunakan tak produk tu? Tak guna. Maka itu namanya penipuan. Maka hati-hati. Bila terlibat dengan penipuan, maka dari segi sumber yang dimiliki adalah ma yubali min aina asabal mal. Datang daripada sumber yang tidak halal. Maka bila sumber yang tidak halal, hilang keberkatan daripada sumber tersebut. Itu yang jadi hidup jadi serabut perut. Duit duk ada jadi tak cukup. Anak-anak jadi
ketegak, bini jadi keras kepala. Cek balik, mungkin ada sumber-sumber kewangan kita yang terjejas asbab daripada perniagaan yang adanya qarar, adanya penipuan, adanya helah, adanya benda-benda yang tak betul. Kita habaq ke orang ni ada ubat kuat ni, ataupun ada ubat kurih. Kan padahal gambar tu kita ambil daripada kawan tu memang dah kena penyakit apa-apa, memang dia kurih dengan bukan sebab produk kita, tapi kita ambil gambar tu, kita overclaim. Bila overclaim, dia kata apa? Orang pun percaya. Dia dalam copywriting dia kata apa? Saya lepas beramal dengan ubat ni 3 hari jadi kurih. Lepas tu tak apalah, orang pun minum, belilah ubat tu 3 hari 3 malam dia minum, sekilo 1 gram pun tak kurang. Dia tokok makan sekali dengan bekas-bekas ubat pun tengok-tengok tak kurus juga. Sebab apa? Adanya unsur-unsur penipuan. Maka sebab tu hati-hati. Banyak kita tengok hari ni yang dia panggil matlamat menghalalkan semua cara dia. Pegang bagi elok dalam kaedah fiqh, matlamat tidak menghalalkan cara. Curi ayam, lepas tu nak sembelih baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allah dah ikut semua rukun, still tidak menghalalkan daripada ayam itu untuk menjadi halal. Sama dalam kita meniaga produk, sama macam kita meniaga, tidak menghalalkan cara daripada cara-cara helah yang digunakan. So perbaiki copywriting bagi elok. Banyak kita tengok guru-guru kita hari ni yang dah mula ajak dengan copywriting yang baik. Saya jumpa baru ni dengan seorang sahabat saya, Cikgu Jun Maksum. Abang dia adalah Ustaz Johari Maksum, di antara guru tauhid juga, orang yang sangat alim. Saya program dengan dia di Tawau. Cikgu Jun Maksum ni di antara yang pakar copywriting. Dia buat buku copywriting. Dia pun kata, Ustaz, betul Ustaz, bila Ustaz cakap berkaitan copywriting yang berbentuk tipu ni, wujud banyak daripada kalangan marketer ataupun peniaga-peniaga online yang buat macam tu. Jadi sama-sama lah kita betul kalau saya yakin ramai orang yang mungkin pernah buat. So kita minta ampun pada Allah sama-sama. Dengan wabak COVID-19 ni, kita ambil fasa muhasabah diri. Tuan-tuan cuba tengok. Tuan-tuan, kita bila Allah nak angkat satu-satu bangsa, satu-satu manusia ni bila-bila masa, dan Allah boleh turunkan, Allah boleh jatuhkan kita bila-bila masa sahaja. Kerana hari ni ratusan ribu manusia hilang pekerjaan. Hari ni ribuan manusia diisytihar bankrupt. Hari ni ratusan syarikat yang tutup hanya disebabkan dengan makhluk yang bernama COVID-19 ni. Makhluk yang tak tahu apa-apa. Datuk Faridah Hanim bersama kita, Masya Allah. Ibu Hanim daripada NMS Group pun ada bersama kita, Masya Allah. Jadi Allah boleh angkat dan Allah boleh turunkan bila-bila masa. Tuan-tuan, bangsa bukan nak kata lah, tapi bangsa Cina ni bangsa yang hebat seluruh dunia. Terus terang kata. Bukan kita nak resi, bukan kita nak angkat bangsa mereka dah, tapi kita kena akui bangsa mereka ni bangsa yang hebat di seluruh dunia. Tetapi cuba tengok, hanya dengan sebab COVID-19 seluruh dunia takut dengan mereka hari ni. Bukan takut sebabkan kekuatan, takut disebabkan takut dengan penyakit tadi. Contohnya apa? Saya pada awal bulan hari tu, 7 hari bulan kan, bulan 2, saya pergi ke Cambodia. Ada misi dakwah di sana. Alhamdulillah 49 orang Allah izin masuk Islam di sana. Dan alhamdulillah sekarang kita ada kelas pengajian untuk depa, walaupun saya tak sempat pergi sana sebabkan COVID-19 ni, tapi alhamdulillah still pengajian untuk 49 orang yang kita syahadahkan baru ni, depa dah mula belajar tentang solat, depa dah boleh semayang di sana, alhamdulillah lah. So waktu duduk di sana, waktu tu COVID-19 masih di Wuhan. Maksudnya belum lagi merebak. Waktu tu saya ingat saya cek dalam corona tracker di Google, baru ada 1 kes jadi Cambodia. Di Malaysia pun waktu tu baru ada lebih bawah 7-8 kes sahaja. Sikitlah, belum merebak luas. So apa yang berlaku, tetapi kebimbangan seluruh dunia dah berlaku dah. Tuan-tuan tahu tak, waktu duduk dalam flight tu, flight kosong. Yang ada berapa orang ya, dalam 20-30 orang ya. Yang lain kosong, boleh guling-guling waktu, boleh buat BBQ di dalam flight tu. Waktu dalam kosong tu ada lebih kurang pelancong Cina. Saya tengok pasport dia warna merah. Maksudnya dia adalah orang Cina yang duduk di Malaysia. Bukan Cina daripada Cina tanah besar tu, Cina Malaysia. Tetapi disebabkan muka dia Cina, dia duduk dalam flat sekali. Di keliling kami tu ada 2-3 orang Mak Saleh. Apa yang berlaku waktu duduk dalam flat tu, tiba-tiba waktu sebelumnya flat kami nak terbang, nak take off, Mak Saleh ni dia angkat tangan. Dia kata, excuse me, if you don't mind, dia kata, I would like to change my seat because I'm not comfortable to sit with them. Dia kata, excuse me, boleh tak aku nak tukar seat? Aku nak tukar tempat, aku tak selesa duduk dengan puak-puak bangsa Cina ni. Kita yang tengok tu, mak dia ni, kalau ikut dari segi etikanya memang tak boleh lah kan. Tapi disebabkan waktu tu, disebabkan coronavirus mula merebak daripada negara Cina, maka mereka menghukum semua daripada bangsa Cina di seluruh dunia di pulau.
Waktu tu yang saya terkilan, biasanya kalau bangsa Cina ni, kalau bab ni memang depa lawan, depa outspoken. Tapi tuan-tuan, sepatah haram depa tak bunyi waktu tu. Tak bunyi langsung. Kita macam, uish, depa tunduk tuan-tuan. Padahal depa bukan orang daripada mainland. Depa memang, saya tengok pasport warna merah. Pasport merah tu pasport orang Malaysia. Cuma memang muka Cina. Muka Cina. Lepas tu macam stewardess ataupun pramugari tu macam dia blur. Sebab bukan dia seorang, 2-3 orang. Masalah tu angkat tangan minta nak tukar. Bangsa Cina, yang geng Cina dia pun semua tunduk. Tak kata apa. Dekat 15-20 orang tu tunduk. Tak kata apa. Lepas tu dia mungkin nak mengawal tu paling baik. Dia kata okay, just you come follow me. Dia atok lah. Dia bagi yang geng-geng Mat Saleh ni duduk setempat. Dan kebetulan Ana pun duduk geng-geng Mat Saleh tu. Waktu tu lah saya bersyukur. Alhamdulillah lah aku ni tak putih sangat. Jadi dia pun tak nampak lah muka orang Cina tu. Kalau putih tu memang kena juga lah kan. So bayangkan dengan begitu mudah Allah boleh dulu Allah mempamerkan bangsa Cina di seluruh dunia ni bangsa yang cukup hebat, tapi hari ni tuan-tuan seluruh dunia takut dan seluruh dunia menolak daripada orang-orang yang daripada Cina untuk masuk negara-negara mereka. Immigration tak lepaskan. Sebab tu hari ni kalaulah Cina di antara satu bangsa yang paling besar di dunia. Di antara kalau tuan-tuan tengok dari statistik world population, Cina adalah bangsa yang paling besar kapasitinya di dunia. Kalaulah yang paling besar tu pun Allah boleh meletakkan satu bentuk kehinaan yang begitu mudah, apatah lagi kita ni. Orang Melayu ada berapa sangat tuan. Campur Malaysia, campur yang Indonesia sikit di belah Riau apa semua tu, adalah berapa puluh juta, maka tak sedut sombonglah. Mereka yang mencecah bilion pun di saat Allah menghantar makhluk yang tak nampak di mata, tak dipegang dengan tangan, tak boleh dengar dengan telinga, sudah cukup untuk menunjukkan bahawa tidak ada apa-apa kekuatan, la haula wala quwwata illa billah al-aliyil azim. Maka ingat syarat yang pertama taubat, rukun yang pertama taubat adalah meninggalkan dosa yang dilakukan. Hakikat kita semua buat dosa. Saya yang bercakap buat dosa, tuan-tuan yang dengar ni pun buat dosa. So kita minta ampun kepada Allah dan tinggalkan segera dosa yang dilakukan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, menyesali perbuatannya semata-mata kerana Allah, dan kita menyesal di atas perbuatan yang kita buat. Tinggal saja tak boleh. Kita dah lepas kita tinggalkan, kita menyesali atas perbuatan yang telah kita lakukan tadi semata-mata kerana Allah, bukan kerana orang lain. Kadang-kadang mungkin kita tinggal sebab apa? Sebab markah. Awek kata abang, you nak minang satu benda, you kena tinggalkan daripada main Mobile Legend. Contohlah awek tu kata, you kena tinggalkan rokok. Rokok ni benda yang haram kan. You kena tinggalkan rokok kalau you nak minang Maka betul dia tinggalkan, tapi wajib dia sertakan daripada dia nak taubat tadi hanya untuk kerana Allah. Ia menjadikan itu sebagai asbabnya boleh, tetapi tetap diniatkan hanya kerana Allah. Dia tinggalkan zina dia kerana Allah, bukan kerana manusia. Sebab kalau kerana manusia, dia mungkin akan kecewa. Contoh, dia tinggalkan daripada mencuri disebabkan manusia. Dia mengikah dengan kawan tu semua, lepas tu bercerai. Maka dia kecewa dengan tu, mungkin dia akan buat balik. Tapi kalau kita bersandarkan hanya kepada Allah, meletakkan tauhid kita, uluhiyah, rububiyah semua kepada Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa, sebab Allah tidak pernah mengecewakan kita. Yang mengecewakan adalah kita mengecewakan. Kita selalu tipu, kita kata nak bertaubat, kita muhung tuan, kita buat balik. Kita kata tak, aku tak tinggal dalam mayang, tinggal juga. Aku tak mencuri dah, curi juga. Aku tak tengok maksiat, tengok juga. Tapi Allah tidak pernah putus memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala nak menahan sedikit je nikmat daripada kita, nikmat nafas, Allah tahan nak tu ya. Allah arwah yarham kita semua. Tapi dalam kita melakukan kemungkaran, masih lagi Allah mengizinkan sekalian nikmat, masih boleh bernapas, masih boleh dapat rahmat nikmat Allah, boleh makan, boleh minum, boleh buat segala benda yang ada hari ini. Maka sebab tu menyesali perbuatannya semata-mata kerana Allah. Tidak sah taubat seseorang yang tidak menyesali perbuatannya atau menyesal tetapi bukan kerana Allah, seperti menyesal kerana musibah yang menimpa. Ni Allah buat main ni. Allah buat main musibah kepada kita. Maka Allah nak letakkan ujian ke atas kita. Kita bersandarkan kepada Allah ataupun tidak.
Kalau kita tengok ada 2-3 orang yang dah mula buat keluar post yang pelik-pelik istighfar, kita bila tengok tuan-tuan jadi takut kita. Dia kata apa? Dia kata mana Allah waktu sekarang ni? Patutnya Allah kena tolong kita orang Islam. Ni yang duk kena semua geng-geng tabligh apa semua ni. Dia keluar perkataan-perkataan macam tu. Kita tengok perkataan tu pun rasa ya Allah Rabbi. Tenaknya umat kita hari ni. Tenaknya orang Islam kita hari ni dalam kefahaman tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, memastikan diri tidak melakukan perkara yang sama selama-lamanya. Maka jangan duk buat dah. Tidak melakukan benda yang sama daripada maksiat yang dia buat tadi. Tidak sah taubat seseorang yang tidak bersungguh-sungguh memastikan diri untuk tidak melakukan perkara maksiat ataupun kesalahan yang sama. Baik, 3 rukun taubat ini jika tidak berkaitan dengan sesama manusia, jika berkaitan dengan manusia, lain pula hukum dia. Baik, rukun kita nak bertaubat bila tak melibatkan manusia, itu 3 tu. Yang pertama tadi apa? Tinggalkan maksiat dilakukan segera. Yang kedua, menyesal daripada perbuatan itu hanya kerana Allah semata-mata. Yang ketiga, memastikan tidak mengulangi ataupun melakukan perkara yang sama selama-lamanya sampai kiamat. Tetapi bila melibatkan dengan manusia, maksudnya kita buat naya kepada manusia. Contoh, kita buat apa? Kita sebarkan video-video palsu pasal orang. Ni keluar kemarin 2 hari lepas keluar satu post di Facebook. Dia kata apa? Seorang tabligh di Bacok, Kelantan yang tak mau serah diri, tak mau bagi kerjasama. Siap buh gambar tu, confident buh gambar Pak Long tu. Depa tuduh netizen ni pakat duk kecam. Pam duk tibai macam-macam. Aku nak tumbuk dia ni, muka macam ni, beratus ribu komen keluar. Tuan-tuan, kemarin keluar daripada KKM melalui berita harian, minta maaf 20 hari bulan pagi KKM keluarkan statement itu adalah berita palsu. KKM sendiri katakan gambar yang depa viral itu, orang itu memberi kerjasama sangat baik. Persoalannya, yang viral, yang share, yang komen, yang hentam, yang tak kisahlah, yang apa pun, tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak minta maaf kepada sahabat kita ni? Dia kata, Ustaz, saya dah delete dah mesej tu. Baik, kamu delete, tapi berapa ramai orang dah baca? Baik, kamu delete, berapa ramai orang dah kecam? Maka kamu sedang berkongsi dosa, dia panggil affiliate ni, dosa yang tak habis-habis. Infinity. Wajib ke atas siapa yang kecam, by hook or by crook. Apapun keadaan, tuan-tuan wajib kena cari kontak Pak Long tu, hampa kena minta maaf kat dia. Dia tak maafkan, merangkak pada masyarakat nanti. Siapa suruh sebarkan? Waktu sebar, tak takut. Waktu tahu benda tu salah, duk buat-buat takut. Bagus hati-hati. Ni banyak saya tengok. Allah. Lepas tu ada 19 hari bulan hari tu, dalam grup kami, grup Asatizah, mereka viralkan. Dia kata di Ipoh, hospital Ipoh, ada seorang hamba Allah ni, dia buat status dia. Dia kata bapak dia duk terbaring di katil dah 2 minggu. Tak ada gejala-gejala simptom COVID-19. Tapi dia kata ada geng-geng tabligh yang dah disahkan kata positif. Depa di kuarantin di hospital Ipoh dan depa ni duk tawaf dalam hospital, duk sebarkan dakwah, membuatkan ayah dia terus kena jangkitan. Lepas tu pegawai perubatan di sana, sahabat saya Ustaz James semua, depa sahkan. Pada di Ipoh dia pesahkan, kata mana boleh, doktor sendiri kata merepek, mana boleh sebab orang yang positif ataupun kuarantin daripada COVID-19 depa diasingkan terus daripada pasien-pasien yang lain. Mana boleh? Malah ada beberapa orang daripada depa kata kami nak keluar semayang daripada bilik pun tak boleh, kena semayang dalam bilik. Maka tu lagi satu penipuan dan dah war-warkan dah penipuan tersebut oleh pegawai-pegawai perubatan. Baik, persoalannya tuan-tuan, siapa yang sebarkan ni? Siapa yang kecam ni? Siapa yang duk hentam ni? Yang menyebarkan mesej-mesej kebencian, kemarahan ni? Tuan-tuan nak minta maaf macam mana? Sebab dia melibatkan manusia. Sebab tu, di antara orang yang akan muflis di akhirat, di mahsyar kelak adalah golongan orang yang suka menyebarkan berita-berita palsu. Sebab tu saya kata virus yang lebih bahaya daripada virus COVID-19 adalah virus menyebarkan fitnah dan menyebarkan berita-berita palsu tanpa ditabayyun. Betul, hati-hatilah dalam bab ni, saya pesan untuk diri saya juga. Kalau kita fitnah kepada manusia, tuan-tuan, yang pertama amalan kita tak banyak.
Kan? Apa salahnya kita tabayun je lah. Karena saya suka saya lebih terus terang, saya lebih suka kalau lah orang tu datang berjumpa. Nah, kalau ada apa-apa masalah. Ni dak, pandai buat keluar statement pumpang. Nah, sembang bab agama, lelah kita sendiri pun tak pernah pun tabayun. Nah, hanya disebabkan mungkin pakaian dia, hanya disebabkan dia tu orang sekian-sekian membuatkan kita pun sebarlah benda-benda yang tak pasti, sebar benda-benda yang tak betul. Tanyalah tuan-tuan, kan ada telefon, kan ada WhatsApp, kan ada semua, kenapa tak guna? Jangan dia macam ni. Saya ingat guru saya pesan, Syekh Nazrul Nasir dia pesan apa? Dalam bab menyebarkan benda-benda ni, dia ada dua je. Kalau kita sebarkan betul, dia dikira sebagai kebetulan. Kalau tak betul, dia dikira sebagai buhtan. Apa buhtan? Kalau orang Melayu ni panggil fitnah lah. Sebar benda yang tak betul. Maka kalau betul menyebarkan aib orang, dikira sebagai khibah. Tetap dosa besar juga. Cuma tak dapat dosa buhtan tadi. Maka sebab tu, bahasa mudah tuan, kita nak cerita pasal buruk orang, kita sendiri pun tak baik tak mana pun. Itu je lah. Maka hentikanlah perbuatan-perbuatan yang macam tu. Sebab bila melibatkan dengan manusia, maka banyak benda yang kita proses taubat, proses nak minta maaf tu dia akan jadi panjang. Cuma saya pesan untuk diri saya jugalah. Bila kita ni semua, kita ada orang yang kita marah, orang yang kita bermusuh, orang yang kita tak suka kan. Apa kata boleh tak tuan? Kita hari ni berkat 27 Rejab ni, hari Isra' wal Mi'raj ni, kita boleh tak kita sama-sama 270 orang ni, kita belajar untuk melepas dan memaafkan. Saya yakin saya ada juga orang yang tak suka kat saya, dan saya pun ada orang yang saya tak suka sangat kat dia. Tapi bila duk fikir-fikir balik, bila duk simpan lama-lama tuan, kita tak move on pun. Saya pernah ada satu ketika yang memang kita jadi meluat gila dengan ada hamba Allah, meluat gila-gila, tak boleh tengok muka pun. Lepas tu saya fikir-fikir balik, sampai bila kan? Tak menambahkan iman kita pun, tak memberikan manfaat pada kita pun kan. Apa kata kita the best revenge, sebaik-baik kita nak balas dendam adalah kita menunjukkan kejayaan. Kita buat apa benda yang dia tak mau berlaku. Kita tunjukkan apa benda yang dia tak mau sangat itu, kita buktikan kata boleh ada. Daripada kita duk bergaduh, kita duk berbalah, duk membunuh hang aku dengan benda yang tidak baik, menyebarkan benda-benda yang tak perlu disebarkan dan sebagainya, dan tidak memberikan apa-apa manfaat pun. Sebab tu hari ni boleh tak tuan 27 Rejab, berkat 27 Rejab ni kita sama-sama tuan. Saya tidur dekat 300 orang ni, kita belajar untuk melepaskan. Tuan ingat tak bila kita solat tadi kita buat apa? Apa yang kita buat adalah kita macam ni. Allahu Akbar ni makna apa tuan? Dalam peperangan kalau kita belajar, kalau orang angkat tangan ni bermaksud surrender, menyerah kalah, dan isyarat ini seluruh dunia faham. Kalau tuan tengah-tengah perang ataupun orang yang nak kena tangkap polis kepung di rumah dia, apa yang kita buat adalah kita keluar rumah dengan buat tangan macam ni. Jarang kita buat tangan macam ni. Maka solat kita pun sama. Solat kita mengangkat takbir Allahu Akbar, ini adalah makna melepaskan. Makna apa? Makna kita menyerah diri. Kita melepaskan segala urusan, masalah, bahwa ni serah kepada Allah setelah mana kita dah usahakan. Dan samalah kita bermusuh dengan orang, kita benci gila, jiran kita tu dia sebar kita macam-macam. Kawan kita tu buat kita macam ni, kawan kita fitnah macam ni, apa semua. Tak selesai masalah juga. So apa kata kita belajar untuk melepaskan. Mudah-mudahan dengan asbab kita memaafkan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemaafan daripada orang juga kepada kita. Kan macam hidup ni macam ni tuan. Orang buat salah kat kita, dan kita pun pernah buat salah kat orang. Setuju tak tuan? Baik tak mana pun tuan, mesti ada punya. Kita ada perkataan kita kadang-kadang kita sakit ke hati orang, cara tak langsung dan sebagainya. So kita bagi balance dia macam inilah. Kita dulu belajar memaafkan orang, mudah-mudahan Allah melembutkan hati dia untuk memaafkan kita. What you give, you get back. Apa yang tuan-tuan bagi pada orang, tuan akan dapat balik. Tuan-tuan terus berdendam, maka ada orang akan terus berdendam dengan kita. Tuan-tuan terus memarah orang, ada orang akan terus marah pada kita. Tuan-tuan buat naya ke orang, Allah akan jadikan ada orang yang akan buat naya kepada kita. Sebab tu hari ni boleh tak tuan, 27 Rejab ni berkat ni, insya-Allah kita belajar untuk memaafkan orang lain. Kita belajar untuk melepaskan apapun kemarahan kepada siapa pun, biar bagi clear lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita dan dosa dia, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab maka terdapat syarat yang keempat. Syarat yang keempat, tadi 3 yang kita belajar syarat untuk taubat kan, maka akan jadi syarat yang keempat apabila ia melibatkan kepada manusia. Contoh kalau kita ambil harta dia, maka wajib kena pulangkan.
Pulangkan ni pula boleh pulang bersyarat. Maksud pulang bersyarat, kalaulah kita yang pergi hantar, boleh jadi kepada perbalahan ataupun menjadi bergaduh. Kita tahu kawan tu cengih. Dia bukan 3 line, dia 7 line tuan-tuan, punya gangster. Kalau kita pergi confirm kena kerat kepala, maka boleh bersyarat kita hantar melalui pos ke, ataupun kita hantar mesej kat dia, Pak Long John Tiger. Ni saya hak balas Pak Long punya kambing tahun lepas. So kambing tu saya buat akikah dah. Kalau Pak Long ingat, Pak Long main makan kot kambing tu. Jadi kita tahu kalau kita yang pergi bawa kambing tu, memang kita kena sembelih. So kita nak buat macam mana? Kita post laju kambing, hantar dekat dia. Kalau kita tulislah surat, Pak Long minta maaf, ni kambing ni mungkin tak sama sifatnya macam mana kambing yang saya curi, maka saya tambah RM100 sebagai lebihan kalau ada kurang pada kambing saya. Kambing saya yang saya balas tahun lepas, saya dah sembelih dah buat akikah anak saya. Dan Pak Long yang Pak Long mungkin buat balik lebih tu, itulah kambing tu. Jadi kita ganti balik sebab melibatkan harta yang kita ambil pada dia. Kalau yang bersifatkan maruah, kita kata dekat dia, kita khibah dia, kita fitnah dia, maka kena pergi minta maaf kat dia. Sama ada cara berdepan ataupun cara yang bersyarat yang lain, dengan hantar surat ataupun hantar mesej ataupun hantar pergi telefon. Assalamualaikum, saya nama John Travolta, bukan nama sebenar. Tak boleh abang nama sebenar, lagi dia tahu lagi dia cari kita pula kan. Jadi masalah lain pula. Kita abang saya nama John Travolta, bukan nama sebenar. So saya nak minta maaf, tahun lepas saya pernah kata kat hang, aku kata kat hang teruk, kata macam-macam dekat orang lain. Jadi saya minta maaf lah secara personal, secara peribadi. Mudah-mudahan Tuan maafkan saya, ampunkan saya. Itu syarat dia. Mesti kena direct kepada orang yang kita kata. Atau meminta keizinan daripadanya pemilik sebenar tu, kita minta izin kat dia. Okay, kita curi slipper dia, dekat masjid. Kita tengok slipper dia, slipper mahal ni. Pakai slipper LV. Slipper LV tuan-tuan, saya tengok baru ni dekat airport. Slipper cak ayam tuan-tuan. Harga dia lebih kurang dalam €2,000, bersamaan dengan dalam RM10,000 kita. Slipper tuan-tuan, harga RM10,000. Allah, kalau pakai tu boleh terbang terus. Tapi jenama dia tu mungkin sebab jenama dia mahal, maka kita pun curi. Ataupun slipper yang tak bernilai sekalipun, slipper Jepun tu tuan-tuan dah putih sebelah dah, kita curi nak buat apa? Nak minta tujuh kasut. Bukan nak pakai, nak minta tujuh kasut. Dan kita curi baru kita ingat balik, alamak, tahun lepas aku curi slipper dia ni. Lepas tu nak buat macam mana? Maka wajib minta izin ataupun minta halal. Telefon dia, kata Pak Long nak abang ni, saya tahun lepas Pak Long ingat tak slipper Jepun Pak Long yang hilang waktu sembahyang lohok tu. Dia kata, slipper mana? Dia kata setiap bulan hilang, tak ingat dah. Dia kata adalah slipper yang salah satu daripada slipper yang Pak Long abang tu. Jadi saya yang curi Pak Long slipper Jepun tu. Waktu tu saya bukan curi pakai, saya ambil slipper min 7 kasut. 7 orang hilang sebab slipper tu berat. Lepas tu kita abang ada, Pak Long macam ni, saya nak ganti tak ada duit, boleh tak Pak Long halalkan? Dia pun kata tak apalah, saya halalkan. Sebab slipper tu pun dia pun curi hak orang lain punya juga. Contoh, ada pun slipper tu memang dia kata tak apalah, bukan bernilai mahal tara mana pun, tak apa, dia halalkan. Maka dibolehkan. Kena minta izin. Dan hendaklah disebutkan perkara ini secara terperinci, tidak cukup secara umum. Tak boleh main pukul kasar. Dia kata, Ustaz, saya minta nanti bulan Syawal nanti kan, saya minta maaf. Pergi dekat dia, salam, Assalamualaikum, ni saya minta maaf zahir dan batin. Kalau kod ada terambil barang ke apa, halal. Kawan tu pun pening-pening, yang ni minta maaf sebab kaya kan. Dia pun apalah, halal, saya pun halal. Tak boleh secara umum, mesti secara khusus. Sebab tu kalau secara khusus, cuma ulama membahaskan kalaulah diminta cara berdepan, boleh mendatangkan mudarat yang lebih besar, lebih teruk pergaduhan, menghilangkan pula untuk kita nak kerja dengan dia. Dia bos kita pergi mengaku ke dia, bos, tahun lepas kan saya balas pen ni, saya print ni, saya balas ni, membuatkan bos tu akan mengenakan tindakan tak tertib, membuatkan hilang kerja, maka boleh guna melalui wakil atau menggunakan perantara. Yang ni tak kira curi apa pun, nama pun curi, dosa betul ke Ustaz? Apa ni? Tak kira curi apa? Ya betul, tak kira lah curi apa pun, nama curi ya, kira dosa. Yang tak dosa adalah curi hati, lepas tu kita menikah dengan dia. Curi hati orang perempuan, lepas tu menikah dengan dia. Itu tak dosa. Baik, kata lagi Syekh Nawawi Al-Bantani kemudiannya menukilkan dalam kitab beliau. Kitab apa tadi? Kitab Kasyifah As-Saja',
perkataan Imam Al-Ghazali. Maka dia naqal perkataan Imam Al-Ghazali, dan hendaklah engkau meminta kerelaan daripada musuhmu sedapat mungkin. Musuh ni maksud orang yang kita bermasalah dengan dia. Musuh ni bermakna bukan musuh nak pergi perang ni. Ini musuh ni orang yang kita ada problem dengan dia. Orang yang kita mungkin terambil barang dia. Orang yang mungkin kita terkata dekat dia. Orang yang mungkin kita mengumpat dekat dia. Itu dikira bahasa musuh ni. Sama ada dengan cara membayar atau minta dia halalkan. Ni kita bahas dah tadi. Sama ada kita ganti balik atau kita Allahumma salli menghalalkan. Dan hendaklah engkau bertaubat kepada Allah dengan dalam perkara yang engkau takutkan akan menimbul fitnah ketika berusaha menyelesaikan, dengan memohon kepada Allah supaya dia meredakan kepadamu. Ini saya kata tadilah, kalau kita tahu kalau kita pergi memang akan jadi masalah yang jauh lebih besar, maka elakkan daripada kita pergi jumpa dengan dia. Minta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan, Allah mengampunkan, Allah memudahkan urusan kita. Wallahu a'lam bissawab. Dah selesai pengajian dalam fasal yang ke Allahumma Samad, dalam perbahasan kita fasal yang membincangkan fasal yang ketiga, wa ma'na la ilaha illallah, membincangkan berkaitan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah, yang mana terasnya ada pada berkaitan kita dengan Allah, ini bertaubat kepada Allah dan mentauhidkan diri sepenuhnya dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana kalimah ni sebelum tidur perbanyakkan kita baca. Nak keluar rumah perbanyakkan kita baca. Duduk di mana pun tuan-tuan, tajdidlah selalu, ulang agar mudahan ditajdid iman kita. Sebab kita tak tahu waktu mana iman kita ni boleh rosak. Kadang-kadang mungkin dengan perbuatan kita, kadang-kadang mungkin dengan perkataan kita, kadang-kadang mungkin dengan hati kita. Jadi syirik-syirik ni banyak. Jadi kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan insya-Allah malam ni pengajian kita macam biasa. Kita usahakan kalau boleh awal, kita awalkan sikit lah. Stay tune lah insya-Allah dalam pukul 7.30 hingga 8.30. Saya mohon jasa baik sebabkan memang saya terpaksa kita bawa kepada petang dan malam sebabkan saya tak boleh bergerak banyak. Untuk makluman ni studio. Saya tak boleh nak buat di rumah disebabkan di rumah ada anak-anak kecil. So bahayalah kalau duk ulang-alik keluar di rumah tu kan. Jadi saya sendirilah yang keluar. Dan studio ni mungkin tak jauh, dalam 5 km sahaja daripada rumah datang ke studio kami. Tapi tetap ada risiko lah. Tu saya elokkan kita buat pertemuan kita dua sesi petang dan juga malam. Jadi malam nanti masih ada kita akan baca kitab Allahumma salli alaihi kita hadis kita 40 hadis peristiwa akhir zaman susunan Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki ataupun Syekh Fahmi Zamzam. Kita dah masuk pada hadis yang keempat. Kerana berkaitan agama Islam itu akan beransur-ansur hilang. Jadi kita jumpa pada malam ni pula insya-Allah, dan mohon jasa baik siapa yang belum share, kita share bagi mungkin ada kawan-kawan kita yang belum lagi sempat tengok, mungkin dia akan tengok malam ni, petang ni dan sebagainya. Dia tengah goreng ikan, tengah masak, tengah kemas baju, tengah lipat baju, biar dia dengar sambil-sambil tu. Tu pun anak-anak kita panggil Ustaz. Kita abang ada Along, Angah, mai Ustaz dengar kuliah ni, siapa dengar kuliah ni, Walid bagi RM1, Walid bagi RM2. Biarlah dia dengar sambil-sambil tu insya-Allah. Kerana mudah-mudahan ada ilmu yang menyerap masuk dalam hidup dia, dalam ilmu dia, dalam ruang capacity storage otak dia kan. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya rasa tak terlalu berat. Saya sampaikan dalam bentuk yang paling ringkas. Saya pun mula duk fikir macam mana saya nak cakap kan. Saya sepaksa buat nota yang paling ringkas lah untuk semua boleh faham insya-Allah. Dan saya mohon maaf kalau mungkin ada yang masih tak faham juga. Itu adalah kelemahan pada saya menyampaikan. Sesungguhnya saya bukanlah orang yang terlalu yang alim, tak. Tapi kita pun masih belajar. Kalau ada kurang dan silap itu adalah kesalahan saya sendiri insya-Allah. Dan terima kasih banyak 200 orang yang masih stay sampai habis. Tolong share, tolong copy link, hantar dekat grup WhatsApp masing-masing family kita, orang yang kita sayang-sayang ni, bagi dia ni. Ataupun kita tag nama depa. Tuan-tuan tag nama tak kena duit tuan-tuan. Tuan-tuan tag nama, bagi depa pun boleh mengaji juga. Mungkin nama dia next lagi dia buka, ada pengajian apa ni? Ustaz ni tak handsome, tak orang mana pun kan, tapi tak apalah sebab tak handsome kita dengar. Mana tahu dia boleh dengar dengan cara macam tu insya-Allah. Jadi sekali saya mohon maaf atas background yang kontra, yang sama. Saya tak tahu kata dia tukar background warna hitam. Saya pun pakai jubah warna hitam. Saya ingatkan background putih macam biasa kan.
Tapi insya-Allah malam ni saya akan pakai yang kontra sikit untuk kita tuan-tuan tak ada lah ni sangat. Ni nampak kepiah macam kepiah terbang pula kan. Jadi saya mohon maaf lah sebab tu. Jadi jumpa malam ni pada jam sama ada 7.30 ataupun pukul 8, di antara 7.30 hingga pukul 8.30. Di antara 7.30 hingga pukul 8.30. Sebab saya tengok pukul 9 Ustaz Jafri akan buat kuliah. Jadi apa salahnya habis kuliah saya terus pergi kepada Ustaz Jafri pula. Kita tak mau kelas tu, sayanglah kita berlagas lagi dua-dua nak buat pengajian dan sebagainya, dan banyak, saya rasa malam ni mungkin ramai lagi ustaz-ustaz kita yang akan buat pengajian. Jadi pilihlah yang sesuai yang kita rasa kita boleh mengaji dengan mana-mana ustaz. Sebab tu kuliah saya senang. Kalau ada kuliah-kuliah ustaz lain yang sedang buat live, tuan-tuan terus masuk tu dengar kuliah ustaz-ustaz tu pula. Sayanglah kalau kita tak manfaatkan, insya-Allah. Jadi sekadar dulu yang baik daripada Allah, kelemahan dia sendiri. Yang belum set sifat untuk kita dapatkan notification. Yang mungkin ada masalah kewangan. Ni saya ulang, 200 orang ni ada masalah kewangan yang betul-betul memerlukan sahaja, yang betul-betul memerlukan. Tadi kita dah hantar dekat 15 orang. Saya bagilah cakap mana saya ada. Saya bukan terlalu kaya, tapi insya-Allah ada juga duit sikit-sikit lebihan. Saya tengok kawan-kawan pakai buat kempen untuk kita Allahumma shalli Samad. Abdul ni pakat duk kongsikan rezeki, so saya pun kongsi jugalah dekat mana yang kita boleh. Siapa yang betul-betul memerlukan sahaja, jangan zalim hak orang tuan-tuan. Jadi automatik saya tadi tuan-tuan komen perlukan bantuan, nanti insya-Allah tim saya akan berhubung, kita akan transfer RM100 berbentuk duit lah. Jadi tuan-tuan belilah barang keperluan, jangan beli handphone pula, jangan beli tukang sporing pula, jangan beli terai, jangan beli baju raya pula. Dan ini untuk keperluan makanan sepanjang wabak COVID-19 ni sahaja. Siapa tipu, dosa jawab dengan Allah lah. Saya pun bukan duit banyak, tapi ada insya-Allah sikit-sikit untuk kita bantu dan sebagainya. Macam saya katalah, saya sendiri pun sumber bulan ni kita tak mengajar mana. Dan untuk makluman, sepatutnya bulan ni ada dua dengan radio dan 2 dengan TV, MHI dan juga ada satu, tapi terpaksa kita batalkan. Memang tak ada sumber lah. Saham pun tak apa nak elok sekarang ni sebabkan fasa ekonomi dunia yang sedang merudum. So memang sumber pun, tapi sebab kita ada duit tu masih ada sikit, insya-Allah untuk kita kongsi-kongsikan. Nak Mak Ngah nakkan jus durian Belanda yang fresh, ada ke? Allahu akbar Mak Ngah. Saya bila jual jus durian Belanda ni Mak Ngah, pi Belanda dah itu. Tahun lepas pi Belanda Mak Ngah. Durian Belanda tak ada lagi Mak Ngah. Tapi insya-Allah Mak Ngah boleh mungkin cari kawan-kawan kita yang jual, insya-Allah ada. Siapa yang ada cari Zat, tolong bagi kat Mak Ngah. Khatinah Mak Ngah kita ni orang yang setia. Banyak ke Ina Saimin, ni orang-orang hebat ni yang masih bersama kita. Jadi sekadar tu dulu, jumpa malam ni insya-Allah di antara jam 7.30 hingga 8.30. Kita akan confirmkan jam berapa nanti. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Allah kami sedar tangan yang kami tadah petang ni tangan yang banyak buat dosa ya Allah, tangan yang banyak melakukan kemungkaran ya Allah. Ya Allah, dengan asbab perbuatan dosa dan maksiat kami ya Allah, maka Kau datang dekat dengan bala dan musibah ya Allah, untuk memberikan peringatan bahawasanya kami sentiasa adalah makhluk yang tidak daya dan upaya ya Allah. Maka ya Allah, Kau angkatlah bala dan musibah ni ya Allah. Peliharalah kami semua ya Allah, berilah kesihatan yang baik kepada kami ya Allah. Peliharalah ahli keturunan kami, sahabat-sahabat handai kami, ahli-ahli perubatan kami yang sedang berjihad hari ini melawan untuk membantu daripada golongan-golongan orang yang sakit di hospital dan rumah dan pusat-pusat kuarantin ya Allah. Ya Allah, anda ada dalam kalangan kami yang sakit kesembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang sedang bermusuh, Kau satukanlah hati-hati kami ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang masih makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih belum menunaikan zakat, yang belum menunaikan salat, maka izinkan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kau campurkan istiqamah dalam hati-hati kami ya Allah, agar kami semua boleh belajar ya Allah, agar kami semua boleh mengaji ya Allah, di manapun tempat kami berada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.